Nah, so benda-benda lain kita sambung semula sesi ya. Okey. Jadi kita sambung semula sesi ya. Maaf. Saya sebutkan tadi ada utamalah antara utama perubatan dan juga pembedahan lah, selain daripada konservatif. So rawatan perubatan apakah dia? Pertama ialah ubat penahan sakit lah. Beberapa tahap bergantung kepada tahap kesakitan. Mungkin paracetamol biasa saja sudah memadai. Setengahnya memerlukan ubat yang mungkin lebih kuat, Constan, Simplex, Loteran dan sebagainya lah. Mungkin boleh juga cuba yang lebih kuat lagi, Celebrex, Apoxia dan sebagainya. Masalah utama dengan non-steroidal, contohnya Ponstan, bila digunakan dengan kadar yang berpanjangan, tempoh yang lama, dia boleh menjejaskan fungsi buah pinggang. Ada setengah pasien yang mengalami kerosakan pinggang disebabkan oleh penggunaan non-steroidal ni dalam tempoh yang lama. Sebab tu kita perlu awasilah perkara tersebut. Yang keduanya ialah ubat hormon, kita panggil ubat hormon. Oral contraceptive pill. Banyak jenis di market, ada yang kos biasa, kos sederhana, yang lebih mahal lagi. Tapi kadang-kadang kita dapati yang kos yang murah pun agak, dan contohnya yang lama seperti 5 bulan yang boleh kontrol keadaan dia dengan baik juga sebenarnya. Jadi kita boleh gunakan dia sebulan sekali, contohnya sebulan 3 minggu dan seminggu rehat dan seterusnya. Jadi keadaan tu lebih terkawal inflammation, radang daripada endometriosis ataupun keaktifan endometriosis. Tapi dalam keadaan di mana sakit tu agak teruk, disyaratkan supaya menggunakan OCP itu magelang contohnya untuk tempoh 3 bulan terus, bukannya sebulan berhenti, 3 minggu berhenti, 3 minggu berhenti. Yang kedua Visan. Visan ialah sejenis progestogen. Yang ini agak mahal lah, sudah berada di market di pasaran dalam tempoh beberapa tahun. Tapi masalah utama Visan ni ialah period yang jadi tidak teratur. Yang ini kadang-kadang menyebabkan gangguan emosi pada setengah wanita. Yang ketiga ialah gonadotropin GnRH analog. Contohnya Lucrin, Zoladex. Yang ini injection. Selanjutnya diberikan untuk tempoh 4 bulan, 6 bulan dan sebagainya. Ada juga yang boleh diberi untuk tempoh 3 bulan. Ubat ni mahal, satu. Nombor duanya side effect-nya agak serius juga lah. Dia seumpama wanita yang mengalami menopause. Jadi bayangkanlah wanita yang mengalami menopause, rasa panas, berpeluh, kadang-kadang sedikit emosi. Jadi ubat tersebut biasanya direservekan untuk kes-kes di mana endometriosis tahap yang tinggi, tahap 3, tahap 4, selepas pembedahan, untuk mengurangkan kesakitan disebabkan oleh endometriosis tersebut, dan juga mengurangkan kadar berlakunya endometriosis datang semula. Ini contoh ubat-ubatan yang saya sebutkan tadi lah. Contohnya Mavelan, OCP 21 tablet. Yang ni ialah Visan. Yang ni tak ada break, memang kena ambil berterusan untuk tempoh 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya. Ada orang yang perlukan beberapa tahun. Visan atau Visin, semua orang panggil Visin. Yang ni yang saya masukkan tadi, Lucrin, generation analog, yang perlu diambil secara injection setiap bulan. Okey, ini sekadar ilmu untuk pengusian secara teknikal lah. Rawatan perubatan tidak membantu kalau kes yang mild. Bila kita buat laparoskopi, kita dapati endometriosis ni sejenis tahap 1 atau 2, mild atau minimal. Rawatan perubatan tidak membantu untuk kesuburan. Tapi kalau kita laserkan dia membantu. Jadi yang kita perlu jelaslah. Okey, rawatan perubatan membantu kalau kes yang
tahap 3 atau 4, moderate atau severe. Sama ada setengah tu mungkin dia tahap 4 tapi tidak memerlukan selepas melakukan surgery lah. Jadi dia dirawat sesahaja ataupun lepas surgery dapat membantu kesuburan. Sebab kita menjadikan endometriosis tersebut tidak aktif sebelum rawatan kesuburan. Saya kaitkan dengan kesuburan sebab endometriosis ni sangat berkait rapat dengan kesuburan. Jadi rawatan dia pun kadang-kadang interrelated, dia berkait rapat. Okey, pembedahan, rawatan pembedahan seperti yang saya sebutkan di awal tadi, tidak semua wanita memerlukan pembedahan kalau kita suspek endometriosis ni. Ada kes tertentu, contohnya sakit ataupun saisis yang besar, ataupun kita nak wanita tersebut sudah berkahwin beberapa tahun dan gagal hamil, kita perlukan cek tube dan kita perlu sahkan endometriosis. Surgery membantu. Jadi untuk tahap 1 tahap 2 laser membantu. Okey. Tahap 3 dan 4 contohnya bila mana endometriosis sudah terbentuk di dalam kilang telur, dengan cara membuang sis tu kita boleh improvekan. Sebab dengan adanya sis tersebut ovulasi, pembesaran telur, ovulation semua terganggu. Jadi kita perlu buang sis tersebut ni. Saya highlightkan di sini ialah timing of surgery. Timing sangat-sangat penting. Sebab kalau kita buat surgery, lepas tu tidak ada plan untuk buat rawatan kesuburan contohnya, kita biarkan 3-4 tahun berlalu. Kadang-kadang nak sebut sia-sia macam tak sedap kan, tapi itulah yang sebenarnya. Sebab selepas beberapa tahun kadang-kadang benda situ berulang semula. Dan seolahnya kita bermula daripada kosong. Jadi masa dah terbuang, malahan endometriosis tersebut semakin lama semakin merosakkan fungsi kilang telur. Jadi disyaratkan timing kalau surgery ni perlu dilakukan, perlulah ada kesinambungan dari sudut rawatan kesuburan. Tak kisahlah nak buat IVF ke, contohnya IVF ke, tapi perlu disinambungkan. Sudah ada plan selepas pembedahan. Ubat-ubatan mungkin perlu untuk suatu ketika kalau belum ready, tapi perlu diambil lah. Contohnya sama ada Leukerin yang saya sebutkan tadi, ataupun OCT. Sekurang-kurangnya daripada kita biarkan saja masa berlalu tanpa ada apa-apa dan sistem boleh datang semula. Jadi untuk untuk kita tunjukkan yang jelas lah macam mana pembedahan boleh dilakukan. Yang ini ialah kilang telur sebelah kiri kanan yang besar, buka. Cara macam mana nak buat. Tapi yang ini teknikal lah, saya tunjukkan sekadar untuk pemahaman ni. Kandungan endometriosis ada banyak jenis. Untuk endometriosis sebenarnya apa yang terbentuk ialah kita panggil chocolate cyst. Sebab rupanya macam coklat. Memang darah beku, darah beku yang terkumpul di dalam kilang telur. Makin lama dia akan makin banyak dan cyst makin besar, menyebabkan kesakitan dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok di yang ini ialah kilang telur di sebelah kiri, yang sebelah kanan normal, dia nampak cantik je, nampak putih. Tubal surgery. Kenapa endometriosis menyebabkan kerosakan pada fallopian tube? Tadi ovary, yang ini fallopian tube. Sebab bila dalam tempoh panjang berlaku adhesion, iaitu pelekatan, jadi tube ni sepatutnya lurus je struktur dia. Dalam 10 cm dia lurus je. Tapi disebabkan oleh adhesion atau pelekatan, jadi tube tu jadi membelok-belok macam sungai. Jadi dia boleh menyebabkan tube tu tersumbat. Jadi bila kita buat isolysis ataupun pelekatan tu dibuang, dia boleh menyempurnakan fungsi. Ada kalanya di bahagian hadapan fallopian tube dia rupanya seperti bunga kan. Dia boleh melekat dan juga tersumbat kat depan. Yang tu pun surgery mungkin boleh membantu kalau keadaan tu kalau pelekatan tu tidak terus sangat. Macam saya sebutkan tahap 1, 2, 3, 4 yang kalau severe, inilah nombor dia. Ada yang lebih teruk daripada ni.
Tapi kalau nak tunjukkan dengan lekatan kita panggil addition lekatan. Jadi rupa tak macam yang kita tunjukkan yang pertama tadi. Kilat, ting, warna dia kan, semua structure kita boleh kenal satu-satu. Rahim, fallopian tube, ovary. Yang ni lekatan, tapi yang gambar lekatan tu tak yang deposit tu tak berapa nak jelas, merah-merah sikit ni. Tapi addition ni memang ketara ni. Kilang telur yang belah kiri pun bengkak dan diliputi oleh lapisan addition tadi, dekatan tadi. Okay. Recurrence ulang, bila mana cyst berulang. Kalau kita tengok 40% tinggi juga tu rate tu dalam tempoh 5 tahun cyst berulang walaupun telah pembedahan dah dilakukan. Jadi kalau boleh kita nak jarakkan tempoh benda tu berulang, itu satu. Kalau boleh janganlah sampai diulang semula. Sebab bila berulang kan, kalau kita tengok statistik 27% perlu pembedahan semula. Jadi apa pengajaran kita minta, kalau boleh jangan pembedahan secara biasa, laparoscopy surgery, itu satu. Nombor dua, kalau boleh, kalau sistem tak besar, sebenarnya tak perlu pun nak buang sistem. Kalau 3 cm, hanya akan menyebabkan kerosakan sahaja pada belang telur. Jadi kalau sistem besar, benda tak masalah, yang seperti ini yang perlukan pembedahan. Dan juga mungkin ada alternatif lain. Contohnya sis yang telah dioperate, telah dibuang dan datang semula. Cara untuk mengelakkan pembedahan ialah dengan melalui disedut melalui transvaginal. Yang ini tidak bukan pembedahan, cuma disedut saja. Ini antara cara alternatif yang boleh diberikan pada wanita. Tapi tak semua kes lah, kita tengok kesesuaian. Berkait dengan kesuburan, ini recommendation terpulang kepada wanita macam mana nak tentukan apa yang dirasakan perlu. Tapi secara recommendationnya, sekiranya telah disahkan endometriosis itu tahap mild to minimal, tahap 1-2, kalau yang rendah IUI, lebih baik daripada tak buat apa-apa. Yang kedua, sekiranya dia tiub tu tersumbat, kedua belah disebabkan oleh endometriosis, dan sekiranya endometriosis tersebut tahap 3 dan 4, tahap yang moderate atau severe, IVF. Seperti saya sebutkan, dulu saya pun rasa sebab walaupun tiub nampak pattern, kenapa nak buat IVF. Tapi sebenarnya walaupun dia pattern, walaupun dia tidak sumbat, tapi kadang-kadang fungsinya terjejas. Jadi bila buat IUI, kadang satu, chances untuk berjaya itu kurang. Nombor duanya, bila mengandung risiko ektopik, mengandung di luar ini. Dan juga bila tahap tinggi ini, risiko untuk berulang tu lebih tinggi. Jadi bila mana IVF diperlukan suatu masa kelak, kilang telur tu sudah banyak yang terjejas. Dan ini kadang nak menunjukkan rawatan kesuburan IUI dan IVF lah, bila endometriosis dikenal pasti. Okey, kita sudah bincangkan dengan sedikit panjang lebar juga lah berkaitan endometriosis. Apa conclusion kita, kesimpulan kita, endometriosis bukanlah keadaan yang asing, agak common jugalah, biasa juga kita temui dan semakin kerap. Itu yang pertama. Yang keduanya, effective treatment. Ada rawatan yang berkesan, jadi tak perlu nak tanggung kesakitan dan sebagainya. Ada rawatan yang berkesan, kita dah uraikan sama ada ubat yang biasa ataupun penggunaan ubatan sakit dan hormon. Dan tidak perlu kita risau, ubat hormon ni mengganggu mempunyai kesan side effect dan sebagainya. Kebanyakannya agak safe, yang kita pun utamakan keselamatan dan sebagainya. Kalau tidak ada contraindication dan sebagainya, dan malahan kebanyakannya tak ada masalah pun kalau kita gunakan dengan pemantauan.
Yang ketiganya, right treatment at the right time. Jadi kita perlu tahu sama ada pembedahan perlu atau tidak. Tak semestinya perlu kan. Okay, kalau perlu, kenapa? Dan kalau nak buat tu bila? Itu yang isu-isu yang kita bincangkan hari ini lah. Saya bahagian perbincangan kita sudah selesai dan saya cuba menjawab beberapa soalan. Ada soalan? Okey, yang pertama kan tentang adenomasis. Okey, saya menjawab soalan pertama daripada Puan Saidatul Basirah. Ada puan telah didetek mengalami adenomyosis. Okey. Adenomyosis ni tidak sama dengan endometriosis. Endometriosis ialah bila tisu berada di luar rahim. Tapi adenomyosis ni adalah tisu dinding dalam tu berada di dalam rahim, dinding rahim. Boleh bezakannya di luar, yang ini di dalam. Yang ini menyebabkan rahim tersebut menjadi bengkak. Mungkin gejala dia agak sama. Gejala dia senggugut, sakit bila bersama, itu agak sama. Head yang banyak dan panjang itu agak sama. Tapi pemeriksaan boleh membezakan dan scan juga membezakan. Contoh bila kita periksa rahim memang bengkak biasanya. Endometriosis rahim tidak bengkak. Adenomyosis rahim bengkak. Dan bengkak tu mungkin di dinding luas, depan, belakang atau keseluruhan, yang kita panggil focal atau diffuse lah keseluruhan. Dan bila scan pun kita boleh bezakan sebab tapi dalam scan ni kita perlu bezakan antara fibroid dengan adenomyosis lah. Sebab fibroid biasa kita boleh kenal dia punya garisan bulatan tu satu-satu fibroid. Adenomyosis keseluruhan tu bengkak, rahim tu membengkak. Itu secara teorinya lah apa itu endometriosis dan adenomyosis. Walaupun kadang-kadang boleh juga dapat endometriosis dan adenomyosis sekali, pun tidak mustahil berlaku. Rawatan ada persamaan, ada perbezaan. Rawatan perubatan saya ingat lebih kurang sama je. Ubat tahan sakit, ubat hormon. Pembedahan yang ini agak teknikal. Pembedahan selalunya kalau dulu lah, zaman dahulu orang kata kena, kalau nak operate kena buang rahim kan. Tapi saya rasa ada kaedah operasi tertentu yang boleh menyelamatkan rahim. Adenomyotomy yang mana kita kecilkan saiz rahim. Kalau saiz rahim tu bengkak besar lah. Saya sendiri pernah melakukan operasi tersebut. Yang ni agak technically challenging jugalah sendiri ni. Sekarang ni adenomyosis makin kerap. Yang tu pun, kalau dulu adenomyosis berlaku hanya orang yang pernah bersalin. Tapi sekarang ni makin ramai di kalangan wanita yang sebelum melahirkan, mengandung dan melahirkan anak mengalami adenomyosis. Soalan kedua daripada Puan Saidatul juga. Apa dia? Oh, orang kan. Oh, okey, sorry. Jawab soalan lain Scan pun memadai untuk diagnose adenomyosis tanpa perlu laparoskopi. Sebab kita boleh tengok rahim tu membesar dan kita tengok blood flow dan sebagainya, yang tu boleh mengesahkan sedikit banyaklah adenomyosis. Perlukah saya surgery untuk adenomyosis? Rasanya bukan untuk menggantung. Selalunya reserve untuk yang mengalami masalah head yang banyak, berpanjangan, kekurangan darah, yang tu perlu pembedahan. Biasanya kalau ada faktor tertentu, barulah rawatan kesuburan diperlukan. Bukan hanya soal tu, ada adenomyosis perlu rawatan kesuburan. Adakah endometriosis boleh berulang? Ya, endometriosis boleh berulang. Seperti yang saya sebutkan, kadarnya bagaimana. Mengambil tablet Visan, berapa lama boleh ambil ubat ini? Okey. Visan, kalau sebelum ni orang pada peringkat awal tu tidak banyak data. Orang hanya berani menggunakan untuk jangka pendek, 6 bulan hingga setahun.
sekarang semakin banyak data menunjukkan safety, keselamatan penggunaan visa ni. Malahan ada yang menggunakan bertahun-tahun. Tapi perlu dipantau lah. Ada lagi soalan? Kat bawah ni. Scroll. Okey. Puan Uzi Liana, saya buat statement untuk Anda tadi masih lagi sedia claim. Rawatan, okey, Puan Uzi bertanyakan, Puan Uzi pernah menjalani rawatan. Saya tak pasti rawatan tu medical atau surgical, tapi sakit masih kuat. Okey, jadi macam saya sebutkan tadi, kalau sakit tu masih lagi, ubat-ubatan tersebut dia berperingkat kan. Ada yang jenis biasa, ada yang lebih kuat sedikit. Hormon pun begitu juga, ada stagesnya. Jadi perlu dikenal pasti ubat apa yang digunakan, apakah kekuatan ubat tu boleh di-upgrade. Puan Rabiatul Adawiyah. Okey. Ada senggugut sejak zaman anak dara. Adakah satu punca payah untuk mendapat zuriat. Senggugut boleh jadi yang kadar biasa, hanya berlaku pada satu hari, yang tu tidak berkaitan sangatlah, sebab agak biasa senggugut ni. Tapi kalau senggugut tu kuat, berpanjangan, semakin teruk, yang tu mungkin gejala-gejala endometriosis lah. Selanjutnya kita akan tanya soalan-soalan lain yang berkaitan sakit bersama dengan suami dan sebagainya. Perlu ujian pemisahan. Seterusnya, sama ada puan mengalami endometriosis atau tidak. Sebab tak semestinya mungkin endometriosis sahaja, tapi kita perlu kenal pasti juga ada punca-punca lain ataupun tidak. Kita perlu cek juga hormon, sama ada masalah penghasilan telur. Perlu juga cek Q, sama ada Q tu ada masalah tersebut dan sebagainya. Suami juga perlu diperiksa keadaan sperma, jumlah dan keaktifannya. Okey, soalan ni bagus. Cerita Najwa Arisa. Beliau telah dicadangkan untuk menjalani IVF. Perlu tak buat laparoskopi? Kalau mengikut literatur yang ada, tidak semestinya laparoskopi perlu dilakukan sebelum IVF, kecuali keadaan tertentu. Bila mana keadaan tertentu perlu dioptimalkan, contohnya ada sis yang besar dan sebagainya, yang tu perlu sis dibuang. Jadi dalam kes ni laparoskopi perlu. Tapi dalam banyak keadaan, saya boleh katakan majoriti keadaan, laparoskopi tidak perlu. Malahan kita tak perlu mengeluarkan kos untuk pembedahan. Kita tidak perlu mengambil risiko. Walaupun laparoskopi ini agak safe, tapi ialah apa-apa pembedahan pun ataupun prosedur, sikit sebanyak ada juga potensial tentu risikonya. Jadi kalau tidak ada keperluan yang mendesak, saya rasa laparoskopi tidak perlu. Malahan ramai yang menjalani IVF tanpa menjalani laparoskopi terlebih dahulu berjaya mengandung. Keadaan tertentu je, seperti buang sis, kalau ada hydrosalping perlu dibuang tiub, yang tu perlu laparoskopi lah sebelum IVF. Selainnya majoriti tidak perlu. Apa beza endometriosis dengan fibroid? Endometriosis seperti yang kita uraikan dalam perbincangan hari ini, ialah darah beku yang terbentuk di organ-organ peranakan, kilang telur dan fallopian. Fibroid ialah ketumbuhan di dalam rahim. Fibroid ni
pun agak common juga. Saya rasa kurang lah kalau nak bandingkan endometriosis ni lebih kerap berlaku. Fibroid kurang sedikit. Dan fibroid ni biasa berkait dengan umur jugalah. Bila umur meningkat, risiko untuk fibroid ada tu lebih tinggi. Fibroid ialah ketulan daging. Kita panggil ketumbuhan lah di dalam rahim. Cuma dia bukan kanser, dia tidak membunuh. Kesan fibroid apa? Kesan fibroid yang masalah utama ialah bila mana dia duduk. Dia bergantung juga pada lokasi. Sekiranya duduk di dalam rahim, di dalam dinding rahim lah, dia akan head menjadi banyak dan berpanjangan. Itu masalah utama. Tapi kalau fibroid berlaku di tempat lain, contohnya di dinding luar, dia tidak menimbulkan masalah. Ada juga fibroid yang mengganggu upaya seorang untuk mengandung. Sekiranya fibroid itu saiznya besar, duduk di dalam dinding rahim, dalam dinding ataupun dekat dengan tiub yang boleh menyebabkan tiub tertekan. Rawatan dia pun berbeza. Fibroid kalau saiz itu besar dan menimbulkan masalah, kita perlu buang fibroid tersebut. Berapakah kos laparoskopi? Yang ni kena refer pada santai lah. Sebabnya doktor punya charges dia bergantung pada medical NMC kan, punya fees. Tapi sebab kadang-kadang tu bergantung juga pada hospital charges dan sebagainya. Kalau diagnostik, saya tak berani menyatakan berapa kos, sebabnya lain tempat pun lain tempat berbeza. Orang mungkin boleh tanya direct lah pada management lah, sebab dia orang dah ada dia punya list price dia. Saya telah menjalani laparoskopi dengan Dr. UI 2017 pada bulan 2 yang lepas. Saya telah menyebabkan dia tidak boleh posisikan perut saya infektan sebab mencapai diameter yang sepatutnya. Adakah sebab telur infektan sebab hormon? Okey. Puan ni telah menjalani rawatan laparoskopi pada 2017. Okey. Tapi rawatan IVF mula pada tahun 2020, 2 bulan yang lepas. Agak tempoh yang agak lama juga lah, 18, 19 tu. Selepas 3 tahun Saya tidak pasti sama ada sistu terbentuk semula selepas tempoh tersebut. Sebab kalau kadang-kadang dia datang semula dan saiznya agak mengganggu, boleh jadi dia menyebabkan masalah untuk telur berkembang dan juga kadang-kadang mengganggu kualiti telur. Dan ada juga kes di mana sebabkan oleh sis tersebut dia berada di banyak tempat dan kadang-kadang dia bila diberi rawatan hormon dia membesar. Rupanya kadang seperti telur, tapi bila disedut kadang-kadang cuma sebenarnya hanyalah sis. Yang tu agak sukar untuk dikenal pastilah hanya melalui scan. Sebab tu semasa surgery sangat-sangat penting lah supaya surgery dilakukan dengan sebaik mungkin lah, supaya kalau boleh biarlah surgery itu betul-betul bersih, tak ada lagi sakit-baki endometriosis. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita rasa rawatan kesuburan tu akan dilakukan untuk tempoh yang agak seketika daripada masa pembedahan, sebaiknya penggunaan ubat hormon untuk mengekang sis tu daripada berulang. Tak semestinya lupin, sebab lupin hanya boleh digunakan untuk tempoh yang pendek, tapi OCP dan sebagainya. Dalam kes ni sampai 2 tahun kan. Saya rasa dalam kes puan mungkin OCP dapat membantulah sebelum decide untuk buat IVF. Sebab ialah saya faham juga sebab kos IVF agak mahal dan setengah-setengah orang tidak bersedia untuk menjalani IVF secepat mungkin selepas pembedahan. Jadi untuk tempoh tu sebaiknya kalau ubat hormon digunakan. Okey, tak keluar di sini. Jika normal jika darah keluar non-stop tapi tak heavy. Bila darah akan berhenti.
Okey, Puan Cinta Najwa bertanyakan, yang ini lebih spesifik lah. Yang ini tidak berkait rapat dengan endometriosis, tapi tak apa, kita cuba jawab. Beliau diberikan ubat Dufaston. Adakah normal jika darah keluar non-stop tapi tak heavy? Tujuan Dufaston ni untuk mengurangkan amount, jumlah pendarahan. Jadi kalau pendarahan wanita head lah berpanjangan atau banyak, mungkin perlu dikawal. Selalunya fasilannya ialah tranexamic acid dan Ponstan lah. Tapi dalam kes macam ni biasanya hormon juga diperlukan. Dufaston ialah salah satu ubat hormon progesteron yang kita boleh gunakan lah. Cumanya kalau digunakan macam dalam kes yang ni, darah terus menerus berlaku. Sebab Dufaston ni boleh digunakan dengan beberapa cara. Sama ada digunakan untuk tempoh pendek ataupun kadang-kadang perlu untuk tempoh panjang lah. Saya tak pasti siapa yang prescribe. Bergantung kepada keadaan. Kalau period tu mungkin tak panjang sangat, boleh gunakan untuk tempoh yang pendek. Tapi kalau panjang, memang sebaiknya boleh Dufaston tersebut digunakan untuk tempoh yang lebih panjang. Jadi saya rasa untuk sesi petang ni kita sampai setakat ni sahaja. Terima kasih kerana mendengar perkongsian, dan juga terima kasih kepada puan-puan yang telah menyanyikan soalan. Saya minta maaf sebab berlaku sedikit technical glitches, tapi yang itu kita tak boleh nak elakkan lah. Mungkin kalau perbincangan kita bermanfaat, boleh kongsikan dengan kawan-kawan kita ataupun saudara kita, supaya mereka juga boleh mendapat maklumat daripada perbincangan kita. Okay. Soalan lagi apa?